Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Najmi Haziq bin Muhammad Nur Kamal, dan bersama ahli kumpulan saya, Amalin Muslihah dan juga Maizatul Ain, kami akan membentangkan dialog yang telah kami hasilkan. Jadi bermula dengan saya akan bermula dengan demonstrasi untuk dialog yang kami hasilkan. Jadi kita sama-sama saksikan. Alright, so kita mula. Jadi ini adalah muka hadapan untuk dialog yang kami hasilkan, iaitu untuk bab 8.2, subtopik 8.2, angle related to intersecting lines. Okay, jadi start. Oh no, I'm late already. Ketak ketuk ketak ketuk ketak ketuk ketak ketuk ketak ketuk ketak. Ali, you're late again. Sorry teacher, there was an emergency. Quit giving excuses. Now, can you solve this question? But how? There's only one angle there. I cannot calculate this. That's why you need to attend my class early. Sit down, Ali. Let me teach you. Alright, jadi itu saja untuk bahagian montaj permulaan untuk video, untuk dialog yang kami hasilkan. Jadi sekarang kita masuk kepada, kalau kita tekan button start lagi sekali, akan masuk kepada lesson yang telah kami buat, nota ringkas, iaitu adanya acute angle, right angle dan macam-macam lagi properties angle sudut yang telah kami letakkan untuk menjawab soalan yang akan disediakan dalam paparan seterusnya. Jadi apabila tekan button next, akan pergi kepada chapter 8 lines and angle, 8.2 angle related to intersecting lines. Di sini akan bermulanya bahagian quiz lah selepas kita tengok nota ringkas tadi. Jadi pelajar ataupun pengguna perlu letakkan nama mereka, nama username atau sebagainya. Contohnya saya letak Haziq dan saya tekan start. Jadi sekarang quiz telah dimulakan dan pelajar perlu kiralah setiap daripada soalan yang ada dengan jawapan A, B, C. Jadi kalau contohnya macam ni, saya jawab C. Okey, jadi saya teruskan aja sebab saya tahu jawapan dia. B 170 105 87. Dan sekarang ini paparan yang terakhir yang menandakan saya telah berjaya skor 5 mata daripada 5 soalan. Semuanya saya betul. Jadi apabila saya tekan kredit, dia akan masuk kepada bahagian kredit, iaitu nama-nama kami dan juga nama supervisor, iaitu pensyarah. Diakhiri dengan logo UTM dan kemudian habis sudah dialog kami. Seterusnya saya akan pergi lebih lagi untuk bahagian montaj dan juga kredit. Jadi daripada bahagian montaj, iaitu pada frame yang kedua, kami telah letakkan montaj video yang telah dieksport daripada perisian lain, iaitu perisian Filmora, untuk video editing, dan kemudian kami letakkan ke dalam Adobe Animate dengan cara import video, dan kemudian kami menggunakan skin yang ada seek dan juga play dan juga mute. Jadi guru ataupun para pelajar yang menggunakan dialog kami boleh stopkan video itu jika mereka mahu, ataupun mutekan video itu jika mereka mahu. Dan juga saya juga menyediakan button next, iaitu button untuk skip video ini sekiranya mereka sudah pernah tengok video ini dan mereka terus ingin pergi kepada bahagian nota ataupun mahu terus pergi ke bahagian quiz. Jadi itu saja untuk bahagian montaj. Seterusnya saya akan menceritakan tentang bahagian kredit. Okey, jadi bahagian kredit, saya juga telah menggunakan video yang diimport yang telah dibuat daripada perisian Filmora dan kemudian diimport ke dalam perisian Adobe Animate. Dan video ini tidak mempunyai apa-apa suara dan hanya meletakkan nama-nama kami, iaitu sebagai developer dialog ini, dan juga supervisor, iaitu pensyarah Dr. Azrina, dan juga
logo UTM yang terakhir, iaitu kami daripada student daripada UTM. Assalamualaikum, saya akan membentangkan tentang lesson and content. Okay, untuk lesson and content, saya ada buat satu muka hadapan, iaitu untuk memperkenalkan kepada pelajar tentang tajuk mengenai aktiviti ini. Okay, tajuknya kita pilih Lines and Angles. Subtopic 8.2 angles related to intersecting lines. So ni untuk frame yang pertama. Okay, untuk frame yang kedua, kita akan dapat lihat kat sini saya ada buat satu ruangan nota untuk remind balik pelajar sebelum diorang menggunakan jawab soalan. Jadi dekat sini ada jenis-jenis angle dengan jenis angle yang mana sama, yang mana boleh jadi 180 degree. So dekat yang first frame tadi saya ada letak next untuk ke next frame, iaitu frame yang kedua lah untuk nota, dan button next untuk yang ni untuk ke soalan. Jadi kat sini kita dapat tengok dekat frame yang pertama tadi, saya gunakan stop at this frame untuk permulaannya sebab tak nak bagi dia looping. Kita stopkan dia dulu. Lepas tu bila tekan next button, dia akan pergi ke frame yang kedua. Saya gunakan click to go to frame and stop. So maknanya kita tekan next, dia akan stop dekat frame yang kedua, tak pergi mana-mana dah. Okay. Itu saja. Seterusnya ialah bahagian yang ketiga, iaitu bahagian soalan ataupun bahagian latihan. Kami telah menghasilkan sebanyak 5 soalan MCQ atau multiple choice question untuk bahagian ini. Sebanyak 7 frame yang terlibat dalam bahagian ini, iaitu frame yang ke-14 sehingga frame yang ke-20. Frame yang ke-14 atau frame yang pertama untuk bahagian ini digunakan sebagai main page sebelum sesi menjawab soalan. Okey, jadi antara elemen yang dipaparkan ialah topik yang kami gunakan dan juga bahagian untuk pengguna mengisi nama sebelum memulakan sesi menjawab soalan, dan juga satu button start untuk pengguna memulakan sesi menjawab soalan. Jadi start button ini menggunakan coding go to and stop kepada frame yang seterusnya, iaitu frame yang ke-15. Seterusnya ialah frame yang ke-15 sehingga frame yang ke-19. Setiap frame ini mewakili satu soalan bagi 5 soalan yang kami hasilkan. Setiap frame mengandungi satu soalan, satu diagram dan 3 pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan juga satu button untuk ke frame yang seterusnya. Seterusnya ialah frame yang terakhir untuk bahagian ini, iaitu frame yang ke-20. Frame yang ke-20 akan memaparkan skor atau jumlah skor yang dikumpulkan bagi setiap jawapan yang betul. Juga terdapat satu button kredit, di mana button kredit ini akan membawa kepada bahagian kredit untuk projek keseluruhan.